Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang bersama-sama di dalam pengajian secara online ini. Baik, hari ini untuk pelajar darjah 3 Ustaz akan menerangkan mengenai tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan. Okey, sebelum ni kita dah belajar mengenai tabiat pemakanan haiwan, tapi kali ini kita akan fokus kepada tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan ni banyak jenis lah yang kita belajar sebelum ni dulu. Okey, jadi untuk darjah 3 ni kita akan fokus kepada tumbuh-tumbuhan yang bersifat pembiakan lah. Maknanya macam mana dia membiak, macam mana dia ni. Dia tak macam haiwan. Haiwan kena bertelur dan sebagainya. Tidak, tumbuh-tumbuhan dia tak boleh bertelur. Tumbuh-tumbuhan dia tak boleh beranak dan sebagainya, tidak boleh. Dia ada cara-cara dia yang tersendiri. Jadi tumbuh-tumbuhan ini berbeza sedikit dengan haiwan dan juga manusia. Jadi apa yang kita kena belajar hari ini adalah kita belajar mengenai tentang cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Baik, kita terus kepada ini. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan perlu, okey, dekat sini dia maklum tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Okey, ini penting. Kenapa tumbuh-tumbuhan membiak? Sama juga macam kita. Kalau kita tidak membiak, manusia akan pupus. Kalau haiwan tu tak membiak dan sebagainya, dia akan pupus lah. Maknanya dia tak ada lah dia punya keturunan dia. Dan seterusnya juga tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Tumbuh-tumbuhan ni dia banyak sebenarnya cara. Lebih banyak daripada haiwan, lebih banyak daripada manusia lah. Cara-cara manusia memang beranak sahaja. Tak ada yang bertelur. Okay? Manusia tak ada yang bertelur. Jadi tumbuh-tumbuhan kita tengok. Yang pertama sekali ni, ini biji benih. Okey, tumbuh-tumbuhan yang biasanya kita ni biasa kita jumpa ni biji benih lah. Yang paling banyak kita jumpa lah. Biasanya biji benih ni lebih kepada buah-buahan lah. Okey, contohnya pokok betik yang ditunjuk kat sini. Ni betik ni, dia biji benih. Biji-biji dia pokok cili semua ni. Biji dalam cili, biji dalam pokok betik juga, dalam buah betik juga ada. Orang panggil adalah cara untuk dia membiak. Kita tanam je, nanti dia akan tumbuh. Okey, pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Pokok yang berbuah lah, maknanya yang ada buah ni, biasanya memang dia akan membiak melalui biji benih. Ni kita kena faham pokok yang berbuah. Pokok-pokok yang biasa kita jumpa lah, bukan pokok tu buah-buahan tu, buah limau, buah oren, buah strawberry, semuanya menggunakan biji benih. Okey, baik. Seterusnya kita yang kedua adalah anak pokok. Anak pokok ni kita tengok dia anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baharu. Ini biasanya kita jumpa dekat pokok pisang dengan pokok keladi. Paling keladi ni jarang lah kita jumpa sebab biasanya orang tak tanam sangat keladi. Kalau kat kampung ada. Pokok pisang ni biasanya orang tanam. Yang dalaman sikit dia biasa dia tanam sebab nak makan pisang kan. Jadi pokok pisang ni biasanya ada anak dia kecil, dia tumbuh mula sebelah dia dengan sebelah pokok ni ada macam pokok yang kecil. Itu dipanggil sebagai anak pokok. Anak pokok ni dia tumbuh sekitar dia je. Biasanya kita akan ambil dan kita akan tanam jauh sikit supaya tidak bergaduh. Bergaduh ni bukan bertumbuk, maksudnya bergaduh ataupun bersaing antara sama sendiri, maksudnya berebut air dan sebagainya lah. Itu dari sudut pokok yang kita akan belajar di darjah 4-5 nantilah. Okey, anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baharu. Maknanya biasanya kalau pokok pisang kita akan potong, bukan potong lah, maknanya kita akan ambil, kita akan gali balik. Yang ni anak pokok pisang ni kita akan tanam jauh-jauh supaya tidak berebut. Ni ilmu pertanian lah sikit. Okey, baik. Seterusnya batang bawah tanah. Batang bawah tanah ni, yang bawah ni. Okey, batang bawah tanah ni adalah batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Bila tanam dalam tanah dia jadi pokok baharu. Maksudnya dia jadi panggil apa akar yang baru lah. Pokok baru keluar daripada
dalam tanah. Dia bukan keluar kat luar. Dia keluar kat bawah tanah. Contohnya kita tengok bawang lah. Bawang kan, bila kita tanam bawang, lama-lama bawang ni akan jadi banyak kat bawah ni. Dia akan jadi banyak. Bila dia banyak apa? Menunjukkan dia akan pecah-pecah, nanti akan banyaklah bawang kat bawah tu. Jadi itulah cara dia membiak. Membiak dia melalui batang bawah tanah. Di bawah tanah saja batang dia tu. Dan juga sama juga dengan pokok ubi kentang. Ubi kentang kita tanam satu, lama-lama tengok banyak pula ubi dalam tu. Sebab dia menjadi banyak kat situ. Itu kita kena faham lah. Ni biasanya jenis-jenis ubi, jenis bawang biasanya menggunakan batang bawah tanah. Okey, baik. Okey, ni sekilas saja, Ustaz ajar sekilas saja, nanti kena hafal punya ni. Okey. Baik, seterusnya spora. Spora ni pun ramai yang tidak faham lagi lah. Biasanya spora ialah pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Biasanya pokok yang melalui spora ni adalah pokok yang panggil apa, tidak berbunga. Macam mana pula spora ni? Spora tu tengok nampak kecil-kecil tu dalam tu. Dia biasanya ada dalam macam, dia nak kata biji benih, bukan biji benih. Dia lagi kecil lah daripada biji benih. Okey, spora ni biasanya ditiup angin. Biasanya kalau angin tiup tu dia akan terbanglah spora ni. Bila dia spora ni terbang, apa, dia akan jatuh ke tempat-tempat, dia akan membiak di situ. Biasanya dia ada di bawah-bawah pokok seperti cendawan, dia juga paku pakis. Ingat cendawan tu dia ada spora dia. Dia tak boleh main macam tu je. Cendawan tu dia ada spora dia. Contoh dia naik ni, macam mana dia boleh tumbuh? Sebab kadang-kadang angin bawa spora ni terbang, spora ni terbang pergi tempat lain. Maka dia pun bergantung ke tempat, dia jatuh tempat kayu lain ke dekat tanah lain, dia akan tumbuh lah. Itu cara dia. Paku pakis pun sama. Okey. Spora ni sebenarnya kena belajar detail lagi lah. Tapi untuk ambil tahu dulu, biasanya pokok spora pokok yang tak berbunga langsung lah. Cendawan, paku pakis yang memang tak ada bunga. Baik, seterusnya keratan batang. Okey, keratan batang ni pun sangat penting. Keratan batang ni mengandungi perkara yang sangat penting. Sebabnya keratan batang ni biasanya pokok-pokok yang kita boleh potong lah. Nama keratan. Bila kita kerat dia, kita tanam, dia akan hidup. Tak perlu ada akar pun tak apa. Contohnya pokok apa? Pokok ubi kayu, pokok bunga kertas. Contoh pokok bunga kertas ni biasanya orang ambil lah, orang potong sini kan. Contoh potong, dia ambil, dia tanam, akan hidup lah. Sebab dia adalah keratan batang. Ni boleh hidup dengan kita kerat, kita letak, dia hidup. Itu boleh hidup. Itulah dipanggil sebagai pokok keratan. Pokok keratan batang pula. Keratan batang. Keratan batang ialah pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Kita potong batang dia, kita tanam. Macam pokok tebu ada lagi. Pokok tebu tu kita potong je batang dia, kita tanam je kat rumah kita, cucuk je. Kita siram air dan sebagainya, akan hidup segar bugar lah. Boleh makan tebu lepas tu. Itu keratan batang. Baik, seterusnya daun. Daun ni biasanya kita tengok kat pokok-pokok yang lebih kepada pokok setawa dan juga pokok lidah jin. Maknanya kita potong daun dia ke, ataupun daun dia tu ada anak. Contohnya pokok setawa ni dia ada macam ada anak. Biasanya macam mana dia nak membiarkan dia, daun dia akan jatuh. Daun dia jatuh je kat tanah, terus pokok yang baru akan keluar, pokok setawa yang baru akan keluar. Itu dipanggil pokok membiak melalui daun. Daun ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Daun tu tercabut, macam pokok lidah jin pun sama. Kalau daun dia tercabut, jatuh je kat tanah, dia akan tumbuh sebagai pokok lidah jin yang baru. Okey. Ini sangat penting. Berapa? 6 tadi 6 ke 9? Lebih kurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong hafal dahulu. Okey, barulah kita belajar kepentingan. Kepentingan ni nanti kita akan, Ustaz nak minta kamu semua hafal dahulu pembiakan tumbuh-tumbuhan ni. Pokok biji benih macam mana, anak pokok macam mana, batang bawah tanah macam mana, spora macam mana, keratan batang macam mana, dan daunnya macam mana. Okey, jadi setakat itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Jadi Ustaz akan maklumlah kerja apa yang kena buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.